Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semua sahabat-sahabat semua. Hari ini saya ajak masa beberapa urusan masih sebenarnya. Tapi ambil sikit masa untuk nak mana tadi? Nak kan mana tadi tisu tadi? Ada. Untuk nak sama-sama dengan anda sebagaimana yang kita buat secara regular lah kan. Alright, so basically hari ni tajuk ni atas permintaan. Sebenarnya ada orang yang dah membuat permintaan. Dia tanya antara emas dengan mana best. Dan apa pula? Apa? Sedu macam budak-budak besar. Nak besar apa? Nak besar apa? Allah. Okey. So basically macam Assalamualaikum. Salam sejahtera semua kawan-kawan semua Facebook, YouTube, IG, apa khabar? Semua sihat semua? Semua dengar suara saya live. Secara sekarang ni saya dekat Kelang. Cari barang jap. Tapi tak selesai lagi. So cari pot lah. Kadang-kadang bila nak buat live ni suara tak apa-apa jelas. So hari ni saya harapkan kelas lah kan. Irfan Serigaha Gokil. Oh, nama mantap. Okay. So basically macam ni. Kita sebenarnya kena ikut, kalau kawan kata kalau nak berjaya, kita ikut cara orang berjaya. So antara amalan orang berjaya adalah mereka membuat simpanan. So satu daripadanya adalah simpan duit lah. Duit. Maksudnya macam ni, sama daripada ataupun dalam kita punya waktu kerja, kita kena letakkan allocation. Allocation untuk kita nak simpan lah, bentuk kewangan, bentuk duit. Dan selalu digalakkan sama ataupun 10%. Ini mana-mana kalau jumpa dengan pakar-pakar yang bahagian kewangan, mereka akan cakap benda sama. Mereka akan cakap benda yang kena duit, letak allocation gaji, contoh RM5,000 ke RM10,000 ke RM2,000 ke RM1,500 ke, tetap kena tak lagi besar gaji, lagi kena banyak, jangan lagi banyak belajar. Bentuk yang mudah cakap ni, katakan misalnya gaji ambil contoh RM5,000 kan, RM5,000 katakan dengan 10% RM500 simpan. So soalan ni yang daripada sahabat kita, antara simpan, topik dia adalah menyimpan. Bila kita nak kata nak simpan ni, dia kena simpan dalam bentuk yang macam mana. So saya tadi kita kan dari segi allocation, ikut je, follow je lah allocation tu, tak payah cerita banyak. Benda tu yang mana-mana you jumpa, mana-mana pun orang-orang yang berkenaan tu je lah, tak lari mana dah. Silap kalau tak menyimpan tu memang nak kena bambu lah, nak kena belasah sebab menyimpan. So menyimpan ni sebenarnya benda yang mudah lah. Kita ingat dulu zaman dulu saya masa bujang-bujang dulu, mak kahwinkan kita pun dia orang menyimpan sebenarnya. So memang dia orang memang ada menyimpan lah. Kadang-kadang kita pelik lah, orang kampung ni macam mana boleh dapat duit nak kahwin anak ke kan. Kalau nak kita nak masuk universiti, saya nak masuk universiti dulu, pak saya tak adalah simpanan sebab itu tengah betul-betul susah. So apa yang dia buat adalah dia pajakkan duit, pajakkan dia punya kupon dia. So daripada itu dia buat untuk dia bergerak lah, untuk boleh masuk universiti. So tak boleh nak lupalah mak bapak kita kan. Hanya kita selalu kita akan dekat soalan. Selalunya orang galakkan untuk simpan dekat dalam ASB ataupun G kan. Itu dua-dua tu tempat yang memang lah, jangan simpan dekat ASB
KWSP sebenarnya ada kita boleh keluarkan sampai umur 50 dengan 55. Bagus simpan dekat dalam kedai. Bagus lah. Dia akan ada compounding dan siapa kamu mana dah nak pencet atau 55, kalau mana dah nak keluarkan duit, ini daripada pihak KWSP juga, dia orang tak galakkan untuk keluarkan semua duit. Keluarkan mengikut keperluan kita. Katakan perlukan ke 2,000 keluar. Suara putus-putus. Allahu Akbar. Ni bateri ada ke tak ni? Ada. Saya rasa tu okey lah. Sepatutnya okey. Suara putus-putus. Allahu Akbar. Mudah-mudahan benda ni Allah pemudahkan. Nak cari tempat untuk nak buat live ni pun okey. So saya harap pun clear lah suara. So kebanyakannya apa yang kita kena buat adalah boleh keluarkan, tapi kalau boleh janganlah keluarkan semua. Sebabnya tak membazir sebab kita keluarkan duit boleh bulan-bulan. You boleh bincang dengan pihak KWSP untuk keluarkan bulan-bulan dapat macam dapat gaji lah. Kalau gaji katakan bulan you belanja 1,000, 2,000, 3,000 kan, keluarkan ikut amount tu. Jangan selambak je 300, 500 ribu ke sejuta ke kan, mana KWSP yang banyak-banyak tu. So membazir sebenarnya, sangat-sangat membazir. Alright. So cerita dekat sini ni kita, apa yang saya cuma motif yang saya nak ceritakan hari ni adalah macam mana cara yang terbaik untuk kita mengubah tabiat. Itu dia. Mengubah tabiat. Tabiat yang pertama yang kita nak ubah adalah tabiat menyimpan duit. Ini memang tabiat ni memang susah sangat nak kena rotan lah. Ramai-ramai nak kena rotan sebenarnya. Saya bukan pakar kewangan pun, tapi mana-mana orang yang bahagian kewangan akan bercakap tentang menyimpan. So mana-mana kita kena allocate duit untuk simpanan, dan benda tu akan jadikan juga untuk anak-anak kan, supaya benda ni jadi habit ni cakap Melayu kita tabiat lah. Dan isu yang ada sekarang ni antara menyimpan antara emas ataupun duit. Itu isu dia, mana lebih bagus soalannya. Dan dia ada pro and cons sebenarnya. Pada saya emas terbaik. Okey, emas terbaik. Poin saya yang pertama adalah bagaimanakah ini yang pertama ke kedua ketiga. Kalau ikut betul-betul ni poin yang kedua lah sebenarnya. Saja je nak test you all semua alert ke tak. Yang pertama tadi tabiat kena jadikan tabiat. Berapa persen? 5 ke 10%. Dapat lebih. Kalau you all dapat menyimpan lebih, maknanya you tak ada hutang lah. Siapa yang ada hutang kita boleh tahu. Siapa yang ada hutang, hutang kereta, hutang motor, hutang rumah, memang jahanam lah. Lagi-lagi hutang dia panggil personal loan, lagi jahanam tu. Hutang kahwin. Okey. Memang dia akan jadi satu isu lah. Memang dia akan lari selain daripada hutang dengan lagi jahanam, hutang dengan ni kredit card lagi jahanam. Jangan cari pasal. So benda ni yang kita nak ubah jadi tabiat. Ini yang pertama. Poin saya yang kedua adalah kalau kita nak menyimpan dalam bentuk emas. Okey, simpan dalam bentuk emas. Emas ni kita kena lihat dari segi apa yang kita nak buat. Kita selalu simpan dekat dalam kepala kita bahawa emas ni adalah kalis inflasi. Simpan selalu. Kalau anda tak faham tentang inflasi, kan, apa sebenarnya inflasi ni sebenarnya? Inflasi kalau dulu kita senang cakap. Dulu karipap kita boleh beli dengan harga 10 sen, kan? Boleh 50 sen. Sekarang karipap sekarang dah 50 sen. Senang cakap macam harga naik, tapi benda tu, barang tu kita dapat satu juga. Dulu kita mungkin boleh beli teh tarik dengan harga 50 sen, sekarang dah RM2. Nasib tak baik sekarang kalau dekat kedai apa tu nama dia, teh tarik apa nama dia? Teh tarik corners ke? Teh tarik kedai teh tarik kan. Itu pun dah jatuh berapa ringgit dah, mahal, RM3 lebih teh tarik tu. Teh tarik. So dia orang dah upgrade lah. That's why kita tengok perbuahan. Itu yang dikatakan sebagai inflasi. Inilah sebenarnya yang kadang-kadang kita pernah dengar sebenarnya. Benda ni common sebenarnya. Tapi benda ni nak kena ketuk dalam kepala tu agak susah sikit. Nak kena ketuk. Maksudnya nak dapat memahamkan tentang inflasi ni, dia akan telan duit kita. Inflasi ni akan telan kuasa duit kita. Inflasi ni akan telan kuasa membeli kita. Inflasi ni akan menjahanamkan
usaha kita. Kita penat kumpul duit, kan? Penat sebenarnya, bukan sikit. You simpan duit 10%, kalau gaji, kita ceritalah gaji 3,000. 3,000 kalau 10% 300. 300 kalau sebulan, ambil satu tahun. Satu tahun dah 3,600. 3,900 simpan tiap bulan. You just imagine kalau duit yang kita ada, kan, duit yang ada ni kita simpan. Contohlah masuk dalam ASB lah. So katakan boleh dapat dalam lebih kurang 5.5% buat tahun depan ni. Katakan akhir tahun ni kita ada announce lagi, mungkin dapat 7 ke 6.5% ke. Saya rasa akan naik lagi lah. Hope lah, dahsyat betul. Dia akan bagikan hope pula kan. Tapi maksudnya ada something lah. Ada lah, jangan letak, kebanyakannya kita ni berfikiran, tak apalah aku letak dekat akaun bank aku lah. Akaun saving account, CIMB, RHB, Maybank, simpan kat situ. Itu memang totally salah. Jangan buat macam tu. Sebab dia tak berikan untungan. Ini yang cerita tadi. Kita pernah simpan duit, allocate duit untuk kita nak simpan, dan suddenly itu tak boleh menjadikan duit kita. Akhirnya dia depreciate, dia akan menurun. Benda ni yang kita kadang-kadang tak perasan, dan akhirnya duit kita nilai tu akan semakin, jadi kita nampak makin besar nilai tu. Memang kita, situasi kita dekat Malaysia macam tu lah. Tapi sebenarnya bukan kat Malaysia je, dekat negara-negara lain, dekat luar pun sama. Tapi nak cakap kuasa membeli kita ni agak kritikal sebenarnya. Dan kalau tidak dikawal oleh kerajaan, dan ianya akan menjadi lagi jahanam lah, lagi orang kata lagi merosak ekonomi kita. So bila cerita bab emas, that's why kita cerita duit. Kumpul, simpan. Benda ni jangan cerita simpan dalam tempoh setahun ke 2 tahun. Jangan buat macam tu. Kita bila cakap bab ni, fikirkan, macam nak marah So fikirkan macam mana nak simpan untuk long term. Fikir untuk long term. Kita fikir untuk jangka masa panjang. Ambil dalam 10 tahun, 20 tahun kita simpan. So yang ni lah cerita. So saya baru-baru ni ada sekali tu kan, saya beli barang lah. So lepas tu ingat, aku ada simpan duit. Simpan duit. Buka lah tabung-tabung yang lama, saya tengok, ada duit. So kumpul-kumpul duit tu, dia dah macam daun kering. Ini jadi kesedaran ni sebenarnya. Daun kering, tahu tak daun kering? Duit kertas kita ni dah berubah. Dia dah jadi macam, bukan duit yang dulu kan, sekarang dah banyak plastik sekarang. Duit RM5 semua plastik. Dulu kan kertas kan, perasan tak? Jadi bila lama-lama kita tak pakai, agaknya dah bertukar-tukar tangan. Jadi benda tu dia dah keras, duduk dekat beku, dekat dalam tabung kita tu. Akhirnya benda tu, duit tu pun sebenarnya tak teringat pun dulu. Duit sewa rasanya. Simpan benda tu, lepas tu saya tengok, dah lama tak tengok bekas ni. Itu yang tengok tu. So benda tu dah jadi, kalau kita macam tahu tak, macam daun kering. Daun kering kita boleh pegang sikit pun, konyok-konyok sikit pun dia dah boleh koyak. Macam tu jadinya. So itu duit. Akan tetapi kalau kita fikir balik semula, benda ni kita convert kepada emas. Tak payah banyak lah. Kita letaklah dalam lebih kurang sekarang emas 1 gram pun sekarang dah 200, 220 macam tu lah. Mungkin paling mahal pun 250. Kalau kata misalnya dapat kumpul sikit, macam tadi saya bagi contoh 3,600. Okey, cukup masa, kita katakan 6 bulan, kita belilah emas untuk 10 gram atau 5 gram. Okey lah tu, simpan. Jadi benda ni tengok, jangan fikirkan benda ni, jangan kita fikirkan untuk nak dapat untung. Cerita bab simpanan ni jangan fikir nak dapat untung. Jangan fikir tentang untung. Ini bukan elemen dari segi pelaburan. Ini bukan cerita pelaburan. Ini macam mana menyimpan. Tajuk hari ini adalah menyimpan, bukan tajuk untuk nak melabur. Sebab melabur elemen lain, kita kena tengok banyak elemen lain. Nak tengok mana yang harga rendah, harga murah ke apa. Ini senang je. Anda pergi cari syarikat emas yang menjual barang emas ni, beli dengan dia orang, beli. Jadikan beli. Contoh paling common pun belilah Dina. Itu paling common sekali lah. Pada saya itu yang paling senang, reliable lah. So everyone boleh pakai kat situ. Cuma masalah je kalau pergi overseas lah. Cari bar untuk grade 999.9 dia yang terbaik. Okay. So ini just menyimpan. Kumpul. Jangan fikir langsung tentang benda ni. Jangan fikirkan langsung tentang berapa banyak aku dah untung. No. Itu bukan cara dia. So kalau dah banyak,
mungkin anda fikir balik semula, kalau saya simpan, macam tadi saya cakap, barang duit saya tadi saya simpan dekat dalam satu bekas kan. Mungkin emas ni pula anda fikir balik semula, oi emas ni pula macam mana IR nak simpan? Isu dia macam mana nak simpan? Emas ni simpan. So kalau kita boleh simpan duit, apa salahnya kita simpan emas? Apa beza emas dengan duit? Bezanya emas tu kita akan rasa sangat bernilai. Itu je. Bila kita bernilai, itu kita rasa macam nak beli pun takut hilang lah segala-gala. Kalau kita boleh simpan duit, maknanya emas pun kita boleh simpan. So jangan mula-mula jangan fikir dulu nak beli peti besi ke, bagai ke, apa semua sekali. No, tak payah dulu. Kita just gunakan benda tu untuk nak convert duit kita. Convert. Ni amalan ni. Saya semacam seolah-olah macam apa tu, orang yang memperjuangkan untuk membeli emas lah, lebih kurang macam tu lah. Senang cakap macam tu. So saya nak cari kawan-kawan yang lain untuk yang boleh sama-sama dengan saya. Kita menyedarkan manusia, menyedarkan kawan-kawan kita semua sekali untuk menukar tabiat tersebut. Sebab memang macam mana pun Tuhan pun dah cakap, dalam Quran pun dah sebut dah, hadis Nabi pun dah ada dah. Memang kita tak kena simpan emas. Sebab emas ni orang dekat luar sana berebut-rebut, berperang-perang sebenarnya untuk nak menyimpan emas. So why not kita ni sendiri ada satu kesedaran untuk menyimpan emas. Nampak tak? Benda beza antara kita dengan ni. Dan kadang-kadang kita fikir, wah dia orang tak apalah. Dia orang nak emas yang bertan-getan. No. Kita bermula dengan kapasiti kita. Kita simpan dengan keadaan apa yang kita mampu. Tak semestinya terus simpan yang banyak. Kalau amount kita kecil-kecil, kita kumpul-kumpul beli seketul selang 2-3 bulan. Saya pernah buatkan satu jadual tentang macam mana kan untuk menyimpankan untuk anak. Ada jadual-jadual dia. Nanti insya-Allah nanti saya akan sharekan supaya anda boleh nampak idea macam manakah kaedah untuk menyimpan emas untuk anak. Memang best lah benda tu. Simpan, faham tak? Untuk anak, maknanya kita simpan. Satu je beza yang paling best kalau kata cakap antara beza antara emas dengan duit ni. Duit ni adalah benda yang senang sangat kita guna pakai. Emas ni leceh sikit, bukan dia susah nak cair, dia senang nak cair, tapi dia boleh dipelbagaikan dari segi macam pajak gadai. Itu saya tak nak sebut betul lah. Saya nak sebut dia ni leceh sikit nak jual, nak kena cari buyer kan. So kalau duit ni tarik je macam saya punya cakap tadi, senang tarik je dah boleh guna pakai. So nak jadi saving macam mana? Faham ni? Macam mana cara kita nak jadi saving jikalau benda ni amalan kita pun kita terlampau ampuh, kita terlampau sangat-sangat mudah sangat kita nak mengeluarkan duit tu, dan benda tu tak jadi sebagai satu yang satu habit yang bagus. Sebab habit perlukan satu rutin yang kebiasaan. So benda ni jadikan sebagai satu yang kita boleh handle lah. Memang benda-benda memang susah lah, memang susah, tapi lama-lama dia akan jadi satu benda yang kebiasaan kita, dan akhirnya kita dah sebahagian daripada amalan kita lah, dan dia akan kita boleh sampaikan pada anak kita, generasi kita, sahabat-sahabat, kawan-kawan kita semua sekali. So ini point saya, dan apa tadi nama dia, untuk cerita menyimpan ni saya nak bagi challenge kepada anda semua. Nak bagi challenge, boleh? Kan kalau kadang artis-artis semua ada challenge semua kan, bucket ice lah apa semua kan. Ni kita challenge diri kita. Kadang-kadang benda ni tak dibuatkan sebagai satu challenge, maknanya masing-masing tak ada rasa weightage dia tu, berat dia tak ada untuk kita nak buat. So why not kita bagi satu challenge dalam tempoh 6 bulan. 6 bulan maksudnya 6 bulan, bulan 6. So untuk dalam bulan 6, berapa banyak nanti anda akan boleh dapat menyimpan. Boleh tak buat satu tulisan dekat dalam anda punya kertas, buat satu catatan, tulis dengan dia, aku nak simpan emas sekian amount sehingga pada bulan 6. Macam tu. Boleh? Tulis saya ke aku kata pulang lah, anak ke kan, yang mana Arabik sangat lah kan. Tulislah saya berazam untuk menyimpan emas sekian-sekian macam ni. Boleh? Azam daripada bulan 2 ni kan dah gaji kot.
Sepatutnya dah gaji lah you all. Saya dah keluarkan cek gaji, memang dah gaji lah. Okay. Sepatutnya dah gaji lah. Yang mana bisnes memang pun sama jugalah kita kena buat. So ni bulan 2, 3, 4, 5, 6. 5 bulan lagi. So 5 bulan lagi, apakah hasilnya? Boleh-boleh challenge diri kita. Berapa banyak kita boleh buat dengan hanya menggunakan percentage saja. Kan amount dia bergantunglah masing-masing. So kita nak tengok report masing-masing dan nanti claim dengan saya. Kalau anda dapat menyimpan tiap-tiap bulan, claim dengan saya nak tengok nanti. Bagi report pada saya dalam 5 bulan lagi. Pada pertengahan tahun ni, bulan 6, report kat saya. Saya ada hadiah untuk anda. Tunjukkan video yang ni yang anda nak claim hadiah dengan saya. Boleh-boleh? Adalah hadiah secret. Rahsia. Ada benda yang saya akan bagi pada anda sebagai tanda anda respect apa yang saya cakap dan sebagai tanda anda telah berubah. Mengubah anda punya minda, mengubah anda punya tabiat supaya menjadi lebih baik daripada hari-hari semalam. Alright? So, mestilah kan setiap hari kita cuba jadi lebih baik. Setiap hari kita jadi insan yang lebih baik. Setiap hari kita cuba cari ilmu yang lebih baik. Setiap hari kita cari kawan yang lebih bagus lagi. Setiap hari kita sentiasa upgrade diri kita, menempa kejayaan demi kejayaan. So saya doakan anda, mudah-mudahan anda murah rezeki, mendapat kejayaan dunia dan akhirat, dan segalanya Allah pemudahkan segala urusan anda. So sekian daripada saya, Ayat Sofian. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sharekan video ini. Bye-bye.